Kerajaan pertimbang Nasihat Agung Isytihar Darurat Batu Sapi. Saya dalam fikiran kotor Lim, kata Najib. Kadir cabar potong allowance wakil rakyat. Jangan beri peluang penguasa bunuh demokrasi, kata Mujahid. Kerajaan berkata ia akan memikirkan keperluan untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah untuk mengisytiharkan darurat bagi kawasan Parlimen Batu Sapi dan negeri Sarawak berikutan pilihan raya akan diadakan dalam masa terdekat di situ. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Taqiyuddin Hassan berkata demikian menjawab soalan Ahli Parlimen Pasir Gudang PKR Hassan Karim yang bertanya sama ada kerajaan pusat bercadang menghadap Agong sekali lagi untuk mendapat perkenan supaya diisytiharkan darurat di kawasan tertentu seperti pilihan raya Batu Sapi dan Sarawak. Hassan berkata, ini bagi menangguhkan kedua-dua pilihan raya itu. Taqiyuddin berkata, mengikut perlembagaan, langkah itu boleh dilakukan. Sekiranya dirasakan perlu, mungkin kerajaan akan fikir, kalau tidak keseluruhan adalah mana-mana bahagian daripada perlembagaan. Pokoknya, dari segi perlembagaan, ia dibolehkan, katanya di Dewan Rakyat. Dalam pada itu, Taqiyuddin berkata, mengikut perkara 150 adalah jelas Agong mempunyai kuasa untuk mengisytiharkan darurat di seluruh negara atau mana-mana bahagiannya. PRK Batu Sapi ditetapkan pada 5 Disember ini dan PRN Sarawak berkemungkinan diadakan pada bila-bila masa. Menurut Fasal 1 Perkara 54 Perlembagaan Persekutuan, pilihan raya mesti diadakan dalam tempoh 60 hari selepas terdapat kekosongan bagi sesuatu kerusi parlimen. Sementara itu, Fasal 4 Perkara 21 Perlembagaan Negeri Sarawak juga memperuntukkan pilihan raya negeri hendaklah diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran Dewan Undangan Negeri iaitu selewat-lewatnya pada Jun tahun depan. Dalam perkembangan lain, Taqiyuddin berkata, kos bagi pelaksanaan pilihan raya negeri Sabah adalah sebanyak RM130 juta. Katanya ini merangkumi perolehan pembelian, sewaan peralatan pilihan raya, keperluan peralatan, sistem ICT, logistik, allowance petugas pilihan raya dan keperluan lain yang berkaitan. Perbelanjaan ini turut mengambil kira keperluan peralatan dan mengikut garis panduan pencegahan COVID-19, katanya. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Kepong Lim Lip Eng yang meminta kerajaan menyatakan kos yang disalurkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya, agensi kerajaan lain seperti polis, Jabatan Penerangan dan sebagainya untuk mengendalikan pilihan raya negeri Sabah baru-baru ini. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19. Bekas Perdana Menteri Najib Razak membangkitkan tindakan pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang yang beberapa kali menyentuh soal pelantikannya sebagai pengerusi Kelab Penyokong Kerajaan Barisan Nasional BNBBC pada 1 November lalu. Secara menyindir, Najib berkata dia dilantik sebagai BNBBC dan bukannya DAP BBC. Sejak hari Isnin, Uncle Lim dah buat 6 hantaran untuk mempertikaikan keputusan dalaman BN untuk lantik saya sebagai pengerusi BNBBC. Begitu kuat obsession Kit Siang pada saya. Begitu kuat takutnya pada saya. Ini BNBBC, bukan DAP BBC. Uncle faham atau tidak? Katanya dalam satu hantaran di Facebooknya. Pada 1 November lalu, Najib dilaporkan dipilih sebagai pengerusi BNBBC iaitu ketua kepada Ahli Parlimen Barisan Nasional yang tidak termasuk dalam kerajaan. Laporan The Malaysian Insight memetik sumber sebagai berkata, bekas Perdana Menteri itu diberikan peranan utama bermula sidang Dewan Rakyat kali ini, terutama dalam perbahasan Belanjawan 2021. Dalam pada itu, Najib mengingatkan Lim bahawa jawatan yang disandangnya itu bukan lantikan kerajaan dan tidak bergaji. Ini bukan lantikan kerajaan, jawatan yang tak bergaji. Kerjanya untuk merancang hujah-hujah Ahli Parlimen Barisan Nasional dalam Dewan Rakyat, terutamanya untuk Belanjawan 2021. Orang lain fikir masalah COVID-19 dan bantuan ekonomi pada rakyat sengsara tiap-tiap hari. Saya pula dalam fikiran kotor uncle tua ini tiap-tiap hari, katanya. Wartawan veteran A. Kadir Jassin menggesa kerajaan memotong gaji dan allowance Ahli Parlimen memandangkan sidang Dewan Rakyat akan dipendekkan kepada 4 jam sehari. Beliau berkata tindakan memendekkan tempoh persidangan dan menghadkan 80 Ahli Parlimen pada satu-satu masa tidak masuk akal kerana nyawa wakil rakyat dilihat lebih penting berbanding orang lain. Orang politik selalu cakap rakyat jelata diutamakan, tapi nampaknya sekarang di bawah Kerajaan Perikatan Nasional
nyawa dan kebajikan ahli parlimen lebih diutamakan. Kalau macam itu, nampaknya tempoh kerja dan kehadiran kaki tangan hospital, polis, tentera dan segala macam perkhidmatan kerajaan pun kenalah dihadkan kepada 4 jam sehari dan 80 orang satu giliran. Oleh kerana ahli politik selalu berhujah, kononnya mereka berkorban untuk rakyat jelata. Kita cabar mereka potong gaji dan allowance mereka, khususnya allowance persidangan, kerana mereka hadir parlimen sekali sekala dan itu pun untuk 4 jam saja, tulisnya di Facebook. Beliau berkata, keadaan COVID-19 bukan alasan untuk mengorbankan keberkesanan dan kewibawaan parlimen kerana kadar jangkitan berbanding jumlah penduduk di negara ini antara terendah. Tidak tahulah pula kalau di sebalik pelaksanaan peraturan luar biasa parlimen itu ada muslihat yang tersirat memandangkan kedudukan kerajaan Perikatan Nasional yang terumbang-ambing dan banyak usul tidak percaya telah dikemukakan. Terdahulu Speaker Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun berkata, hanya 80 ahli parlimen dibenarkan memasuki Dewan pada satu-satu masa bermula esok dengan waktu persidangan dipendekkan dari 10 pagi hingga 2 petang minggu depan untuk membendung penularan COVID-19 di parlimen. Sebanyak 41 daripada 80 kerusi akan diwakili ahli parlimen Perikatan Nasional dan 39 kerusi lagi untuk pembangkang dan bebas. Jangan beri peluang kepada penguasa ambil kesempatan guna COVID-19 untuk membunuh demokrasi. Ahli Parlimen Parit Buntar, Datuk Seri Mujahid Yusof mendakwa keadaan sekarang memberi ruang kepada sesetengah ahli politik dan Pakatan Harapan tetap akan mempertahankan demokrasi. Saya rasa kita tetap memastikan COVID-19 bukan alasan bunuh demokrasi. Ia masih tetap berfungsi walaupun dalam keadaan COVID-19. Yang ini kita lawan. Demokrasi pilihan rakyat dan negara buat, jangan insiden yang akhirnya membunuh demokrasi, kata Naib Presiden Parti Amanah itu semasa membuat siaran langsung. Menurut Mujahid lagi, tidak timbul soal belanjawan 2021 yang dibentangkan esok tidak disokong atau tidak. Cuma yang dipersoalkan adalah ia dilakukan oleh kerajaan yang didakwanya tidak ada keabsahan moral. Pertama, bajet 2021 dibuat atas latar belakang sesuatu yang dibentuk oleh kerajaan, bukan atas pilihan raya. Yang terbentuk ialah Pakatan Harapan dan berlaku. Kedua, katanya, bajet sekarang berlaku dalam keadaan dua krisis, iaitu pandemik COVID-19 dan politik. Terima realiti ini. Nombor 3, bajet dibentang pada masa pertikaian terhadap keabsahan moral dan undang-undang. Ia bentuk bajet luar biasa bukan daripada sudut nombor, keabsahan moral. Persoalan besar melibatkan perundangan. Rakyat hak mereka diambil oleh kerajaan yang hilang kepercayaan. Menjawab soalan netizen mengenai usul undi tidak percaya di parlimen, Mujahid berkata, jawapan itu hanya ada pada Speaker Dewan Rakyat. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.